Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita menzahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita maklum, kita telah pun sebentar tadi memasuki 1 Zulhijjah bagi 1443 Hijrah. Dan ini menandakan kita berada pada hari yang baik daripada bulan yang baik. Dan apabila kita berada pada hari yang baik dan bulan yang baik, hendaklah kita juga mengisi keberadaan kita dengan amalan yang baik-baik sahaja. Kalau saya boleh kongsikan sedikit, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah di dalam Al-Quranil Karim, wal fajri walayalin ashar, demi fajar dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Dan majoriti ulama mereka berpendapat bahawasanya malam yang 10 itu merujuk kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini merupakan pandangan sahabat Nabi, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, serta isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi dua tokoh besar ini juga telah mencukupi Aisyah dan Abu ataupun Ibnu Abbas tadi. Abul Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Mereka mengatakan bahawasanya malam yang 10 yang Allah bersumpah dengannya itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan bila Allah ni dia bersumpah dengan sesuatu, para ulama mereka letak satu kaedah. Mereka kata, Al-Azimu la yuqsimu illa bil-azim. Allah yang maha hebat, dia tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang juga hebat. Itulah hakikatnya. Al-Azimu la yuqsimu illa bil-azim. Allah ni dia hebat, dia maha agung. Sebab itu kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, contoh ketika rakaat di dalam salat. Maha suci Allah yang maha agung. Dan Allah dia tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang agung juga, dari kalangan makhluknya, dari kalangan ciptaannya. Jadi di sini sahaja kita dapat satu kefahaman bahawasanya Allah memuliakan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Sedangkan itu makhluknya. Tetapi Allah sendiri sebagai Tuhan, sebagai pencipta masa, Allah memuliakan 10 hari terawal Zulhijjah. Jadi kita ni juga kena memuliakan sebagai hamba Allah. Kita juga lebih utama untuk memuliakan 10 hari terawal Zulhijjah, sebaik kita melangkah masuk ke dalam 1 Zulhijjah pada maghrib sebentar tadi. Dan macam mana cara kita nak memuliakan keberadaan kita ini dalam bulan Zulhijjah ini? Maka caranya ada dua. Yang pertama, kita memuliakan bulan Zulhijjah ini dengan melakukan ketaatan di dalamnya. Dan yang keduanya, kita memuliakan bulan Zulhijjah ini dengan meninggalkan kemaksiatan di dalamnya. Jadi itu cara kita nak memuliakan bulan haram.
ataupun bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu daripada 4 bulan haram itu. Kita tengok dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum," kata Allah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada sebanyak berapa bulan? 12 bulan. Inilah ketetapan yang termaktub di dalam Lauh Mahfuz pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Kemudian Allah kata itu adalah satu perkiraan yang lurus, perkiraan yang tepat. Daripada bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram, iaitu daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Itu adalah satu hisab, satu perhitungan yang lurus, yang tepat. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram tersebut. Ada satu larangan yang khusus, larangan yang spesifik daripada Allah untuk kita ni menzalimi diri kita ni dalam bulan-bulan haram. Dan kita katakan bulan haram ini ada 4. Yang pertamanya bulan Muharram, yang keduanya Rejab, ketiganya Zulkaidah, yang keempatnya Zulhijjah yang kita baru sahaja memasukinya sebentar tadi. Dan bila kita katakan bulan haram ni adalah bulan yang sangat dihormati. Dan bila kita menghormati seseorang, kita akan memuliakan dia. Dan cara kita memuliakan seseorang, sama ada kita mendatangkan kebaikan kepada dirinya, ataupun kita menghalang kemudaratan daripada berlaku kepada dirinya. Maknanya sama ada kita beri kebaikan atau kita menghalang kejahatan daripada dia. Itu tanda kita menghormati dia. Jadi kalau kita menghormati masa bulan haram, bulan Zulhijjah sebagai contoh, sama juga konsepnya dan kaedahnya. Kita melakukan ketaatan kebaikan di dalamnya dan kita menghalang kemaksiatan daripada dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Dan Allah kata, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan zalimi diri kamu dalam bulan-bulan tersebut. Dan apa makna menzalimi diri? Menzalimi diri ini, kita melakukan salah satu daripada dua. Kita melakukan salah satu daripada dua. Yang pertamanya, kita melakukan perkara yang Allah larang. Allah larang kita buat, itu menzalimi diri. Yang keduanya, kita meninggalkan apa yang Allah suruh. Allah suruh kita buat, perintahkan kita, arahkan kita, tapi kita tak buat. Yang tu makna apa? Kita menzalimi diri sendiri. Kita ambil satu contoh. Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Allah melarang dia dan isterinya Hawa mendekati satu pohon di dalam syurga. Larangan tu jelas dan arahan tu jelas. Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu berdua mendekati pokok ni. Fatakuna minal apa? Minal zalimin. Nampak? Kalau kamu dekat juga, nescaya kamu berdua tergolong dalam kalangan az-zalimin. Orang yang Allah guna istilah menzalimi diri itu. Sebab tu saya kata tadi, menzalimi diri itu salah satu daripada dua itu tadi. Apa yang Allah larang, kita buat. Itu menzalimi diri. Apa yang Allah suruh, kita tak buat. Itu menzalimi diri. Dan sebab itulah bila keduanya bertaubat kepada Allah, Adam dan Hawa, mereka berdoa dengan doa yang masyhur itu, dirakamkan oleh Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia guna apa? Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Jadi itu tafsiran Quran dengan Quran. Itu tafsiran Quran dengan Quran. Jadi kalau orang tanya kita, bila Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram. Apa makna kezaliman diri di situ? Apa makna menzalimi diri? Kita kata relatekan
Menzalimi diri salah satu daripada dua yang telah saya sebutkan tadi, yang Allah larang kita buat, yang Allah suruh kita tinggalkan. Itulah menzalimi diri sendiri. Jadi, kita applykan kaedah tersebut pada keberadaan kita dalam bulan Zulhijjah. Kalaulah kita melakukan ketaatan dalam bulan Zulhijjah dan kita meninggalkan kemaksiatan dalam bulan Zulhijjah, itu tanda kita tidak berlaku zalim pada diri kita. Tapi kalau dalam bulan Zulhijjah ni, kita masuk Zulhijjah, buat maksiat, kita menzalimi diri. Meninggalkan ibadat, menzalimi diri sendiri. Itu makna yang kita katakan bahawasanya, jangan sesekali kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan tersebut. Kerana kita berada pada afdalu ayyamid dunia. Seafdal-afdal hari dalam dunia. Setahun ada 360 hari, hari yang paling afdal adalah 10 terawal Zulhijjah. Kerana Allah bersumpah. Dan disebut dalam Sahih Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada mana-mana hari yang mana amalan saleh di dalamnya lebih Allah cintai berbanding amalan yang dilakukan dalam 10 terawal Zulhijjah. Macam tadi, siang tadi. Siang tadi kita berada pada 30 Zulkaidah. 1443 Hijrah bersamaan 30 Jun 2022. Jadi, kalau pagi tadi atau siang tadi, kita baca Quran, Allah suka kepada perbuatan tersebut. Allah suka. Tapi kalau pagi esok atau siang esok hari, Allah lebih suka kita baca Quran. Itu makna dia. Kalau tadi kita ada bersedekah, siang tadi kita ada sedekah, Allah suka. Tapi kalau esok kita sedekah, Allah lebih suka. Kenapa? Esok ni 1 Zulhijjah. Itulah makna bagi hadis tersebut. Tidak ada hari yang amalan soleh di dalamnya lebih Allah suka berbanding amalan yang dilakukan dalam 10 terawal Zulhijjah. Baik. Jadi kita katakan di sini, Nabi ni dia memang alim. Dia memang alim. Kalau kita tengok ada mufti yang alim. Mufti ni orang bagi fatwa, bagi jawapan hukum kepada permasalahan yang orang tanya daripada mustafti, orang yang minta fatwa. Kalaulah mufti pun dia alim dan dia tahu nak menjawab mengikut individu yang bertanya, bukan mengikut soalan yang sama, kenapa? Kadang-kadang soalan yang sama, dua individu yang berbeza, jawapan pun berbeza. Jadi kita ni kalau orang minta fatwa, tak semestinya jawapan kita sama antara satu orang dengan orang yang lain. Tak sama. Kita ambil contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas, satu hari ada seorang lelaki tanya soalan kepada dia. Halil qatili min taubah. Adakah bagi si pembunuh terdapat taubat pada diri dia? Maka apa jawapan Ibnu Abbas? Dia kata na'am. Dia kata ya, ada taubat. Allah mengampunkan semua dosa. Allah kata innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian para hamba-Ku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka dengan maksiat, jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan sesekali. Allah ampun semua dosa. Ini Allah sebut dalam Quran. Itulah jawapan dan pedoman Ibnu Abbas. Bila orang tanya dia, ada taubat tak bagi pembunuh? Ada taubat. Dia boleh bertaubat. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang lain. Dia tanya soalan yang sama. Halil qatili min taubah. Adakah terdapat taubat bagi pembunuh? Maka jawapan Ibnu Abbas, la illan nar. Tidak ada taubat, nerakalah tempat dia. Nampak? Soalan yang sama. Dua individu yang berbeza. Tetapi jawapan berbeza. Jawapan tidak sama. Lalu terkejut para sahabat Ibnu Abbas. Mereka tanya, tadi lelaki yang pertama jawab ataupun kau jawab dengan kata ada? Kenapa pula lelaki yang kedua jawapan berbeza? Maka apa kata Ibnu Abbas? Dia kata, lam arahu
illa rajulan mughdiban. Aku tak tengok lelaki ni melainkan dia lelaki yang dalam keadaan marah. Aku takut fatwa aku disalahgunakan. Nanti bila kita kata ada taubat bagi pembunuh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dia kata nanti kejap aku pergi bunuh orang tu dulu. Lepas tu nanti aku boleh bertaubat. Jadi itu ma'alat. Ini fiqhul ma'al. Fiqh memikirkan implikasi kesan kepada ucapan kita ini. Fatwa kita. Jadi saya nak relate kat mana? Kalaulah Ibnu Abbas pun sebijak itu, ada yang lebih bijak daripada Ibnu Abbas. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata dalam Quran dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu tu ada lagi orang yang lebih berilmu daripada dia, sehinggalah puncak keilmuan kembali kepada Allah yang bersifat dengan sifat al-alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Jadi kita tengok Rasulullah lebih hebat. Maka Nabi ni bila Nabi SAW bagi tahu tidak ada hari yang mana amalan saleh lebih Allah suka, Nabi tidak mengkhususkan mana-mana amalan. Nabi tidak mengkhususkan mana-mana amalan. Kalau Nabi khususkan satu amalan, adakah ini lebih mudah ataupun lebih susah sebenarnya? Sebenarnya, ia lebih sukar dan lebih sulit kalau Nabi khususkan amalan. Saya bagi satu contoh. Kalaulah Nabi bagi tahu amalan yang terbaik dalam 10 terawal Zulhijjah hanyalah puasa sahaja. Nabi khususkan puasa. Dan mungkin sebahagian kita ni, dia lemah nak berpuasa. Kan susahlah dia. Sebab dia tahu diri dia dan dia tahu batas diri dia dan kemampuan diri dia ke arah amalan-amalan yang tertentu. Tiba-tiba Nabi kata kena puasa pula. Aku ni lemah puasa. Dan kalaulah ada orang yang Nabi bagi tahu dalam hadis, amalan yang paling afdal dalam 10 terawal Zulhijjah adalah sedekah. Adakah semua kita ni mampu bersedekah? Kita kata tak mampu. Kemampuan kita berbeza-beza dalam sedekah. Tak ada duit nak sedekah macam mana? Faqidu syai'i la yu'tih. Orang yang tak ada sesuatu, tak memiliki sesuatu, macam mana dia nak bagi benda tu? Dia tak ada apa? Dia tak ada ilmu, macam mana nak mengajar ilmu? Dia tak ada duit, macam mana nak sedekah? Contoh, kalau sedekah harta lah. Maka di situ kita nampak fiqh Nabi dan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak spesifikkan amalan, tetapi Nabi umumkan. Dan umumkan ni sebenarnya lagi hebat sebenarnya. Dan lagi memudahkan urusan orang ramai. Nabi kata amalan yang paling Allah suka adalah amalan saleh. Kan amalan saleh kan umum. Kalau awak ni memang kuat untuk puasa, itulah amal saleh yang terbaik untuk dia. Puasalah 1 hingga 9 Zulhijjah. Jangan sampai 10 Zulhijjah pula air raya. Walaupun kita kata berpuasa pada 10 terawal Zulhijjah. Tapi merujuk kepada 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan kalaulah kita ada kemampuan sedekah, itulah amal saleh yang paling Allah suka. Kalau kita ni rajin baca Quran, rajin salat sunat, rajin tahajud, rajin sekian-sekian ibadat, itulah amal saleh kita. Jadi ini fiqh Nabi SAW. Menunjukkan kalaulah Nabi spesifikkan, mungkin jadi sulit bagi sebahagian kita ini. Jadi setiap kita ada kekuatan masing-masing dalam beribadat. Dan setiap kita lebih tahu amalan apa yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita untuk kita lakukan. Yang tu. Jadi kita kena lazimkan amalan-amalan tersebut. Bismillah. Jadi saya nak anjurkan, saat kita berada dalam 10 terawal Zulhijjah yang disifat sebagai afdalu ayyamid dunia ini, seafdal-afdal hari dalam dunia, hidupkan dan penuhkan dengan amalan saleh dan taqwa, dalam erti kata kita buat apa yang Allah perintah serta meninggalkan segala apa yang Allah larang dalam kehidupan seharian kita ini. Jadi kita nak sambung perbahasan kita berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dan kita nak memasuki perbahasan yang baharu berkenaan dengan ibadat-ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun petunjuk Nabi dalam beribadat. Petunjuk Nabi dalam beribadat. Pada kuliah kita yang lepas, kita menceritakan berkenaan dengan petunjuk Nabi dalam berwudu. Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wudu. Itu yang pertama, dan yang keduanya pada malam ini kita nak ceritakan faslun
fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil mashi 'alal khuffain. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi dalam menyapu khuf. Itu. Fasal pada membicarakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sapuan ke atas dua khuf. Itu makna yang lebih tepat. Fil mashi 'alal khuffain. Al-mashu adalah sapuan. Dan sapu berbeza dengan basuh. Yang ni yang kita jelas dalam perbahasan wuduk. Ada anggota yang dibasuh dan ada anggota yang disapu. Begitu. Kita katakan anggota wuduk ni hanya ada 4 sahaja. Yang wajib. Yang fardu. Yang pertama muka. Yang kedua tangan. Yang ketiga kepala. Dan yang keempatnya kaki. Tangan sampai ke siku dan kaki sampai ke buku lali. Inilah 4 anggota wuduk yang wajib. Tetapi daripada 4 ini, 3 dibasuh dan 1 disapu. Yang disapu itu adalah kepala kita. Yang disapu adalah kepala. Jadi itu kerana apa? Kerana Quran kata macam tu. Kita ni umat dalil. Itu kaedah dia. Kita ni umat dalil. Jadi kalau kita cakap sesuatu tentang agama, sandaran kita ada daripada nas. Sandaran kita ada daripada dalil. Ada orang kata, kita ni asyik Quran sunnah. Padahal dia kata, dalil ni ada banyak. Ada ijma', ada qiyas, ada bla. Cara dia bercakap tu kadang-kadang, seolah dia ingat orang tak tahu je apa benda tu. Seolah-olah dia ingat orang pun tak tahu yang adanya. Ada qiyas rupanya. Seolah dia macam ataupun dia macam su'uzzan lah, sangka buruk lah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Seolah kita kata, bila kita kata kembali kepada Quran dan sunnah, kata, kejap. Mereka Quran sunnah, bukan Quran sunnah je dalil. Ada ijma', ada qiyas, ada bla. Kita kata orang tahulah. Kita tahulah. Bukan kita tak tahu. Cuma kita kena jelaskan perbezaan antara sumber hukum. Sumber hukum ni, itu dalam penetapan hukum kita guna qiyas, kita guna ijma'. Tapi pengamalan kita, ibadat kita, amal soleh kita, Al-Quran dan Sunnah. Itu je. Macam mana nak bina hukum daripada qiyas? Ataupun saya minta maaf, macam mana nak bina ibadat daripada qiyas? Mana boleh? Ibadat ni tak boleh dikias-kiaskan. Tak boleh. Ini disebut oleh ulama-ulama usul fiqah sendiri. Tuan-tuan buka dalam Al-Wajiz fi Usulil Fiqah oleh Abdul Karim Zaidan pun sebut perkara yang sama. Jadi maknanya dalam bab-bab ibadat ni kita tak pakai kias-kias ni. Cuma kita kata dalam bab pensyariatan ibadat, 2 je, Quran, sunnah. Mesti ada Quran dan hadis. Begitu. Yang dia kata tadi qiyas, ijma', masalih mursalah, sadduz zari'ah, qaulus sahabi, al-istihsan, al-istishab, al-adatu muhakkamah, al-uruf, syara' man qablana, semua ini adalah dalil-dalil betul. Tapi dalil-dalil dalam penetapan hukum fiqah. Itu dianya. Ada beza tu. Bukannya dalam penetapan ibadat. Ni penetapan hukum. Nak letakkan hukum ni wajib ke? Nak letakkan hukum ni sekian dan sekian. Macam contoh. Orang tanya kita. Apa hukum hisap dadah contoh? Ataupun apa hukum penyalahgunaan dadah yang lebih tepat? Apa hukum salah guna dadah? Maka jawapan kita haram berdalilkan qiyas. Itulah dia. Haram berdalilkan qiyas. Betul lah tu hukum. Qiyasnya apa dia pula? Qiyas kepada arak. Qiyas kepada arak. Zaman Nabi tak ada dadah. Tapi zaman Nabi ada arak. Jadi kita tengok apakah sebab arak tu haram. Sebab haramnya arak adalah memabukkan. Jadi dadah ni ada tak unsur memabukkan atau menghayalkan? Kita kata ada. Maka illah dia sama. Sebab tu sama. Maka kita mengambil hukum tu, kita pakaikan daripada arak kepada dadah. Maka dadah adalah haram. Dalilnya qiyas kepada arak. Betul lah tu. Tapi apa kaitan nak cipta ibadat? Kata tak ada. Itu penetapan hukum. Itu baru betul guna qiyas. Jadi contoh orang kata, salat Jumaat. Kalau orang kata salat Jumaat, hukumnya wajib. Berdalilkan Quran, sunnah, ijma'. Betul lah. Ijma' ulama'. Memang ijma' ulama' kata salat Jumaat adalah wajib kepada individu-individu yang ada syarat dia lah. Lelaki, muslim, mukallaf, yang mukim, yang tidak musafir. Betul lah. Yang tu betul. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Cuma awak letakkan bukan pada tempat dia.
Kita bila kita kata perjuangan kembali kepada Quran dan Sunnah ni, maknanya dalam bab-bab ibadah kita ini rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan akhirnya qiyas pun kembali kepada Quran juga. Bahkan akhirnya ijma' pun ada juga sandarannya dalam Quran. Jadi apa masalah? Tak ada masalah. Tidak ada kontradik pun. Jadi kalau kita kata kembali kepada Quran dan Sunnah pun tidak ada sebarang percanggahan. Ucapan itu tepat dan tidak ada masalah pada ucapan tersebut. Cuma kefahaman manusia berbeza-beza. Dan manusia mudah membantah benda yang dia tak tahu. Biasanya begitulah. Al-insanu aduun bima jahil. Manusia ni dia musuh kepada benda yang dia tak tahu. Dia mudah nak memusuhan dulu dalam keadaan dia tak cuba pun nak memahami. Baik. Jadi kita berbalik kepada isu ni tadi. Isu al-masah. Dan juga kepada al-khuffain. Al-khuffain ni adalah dua khuf terjemahan dia. Dan satu khuf adalah al-khuf. Dan terjemahan mudah al-khuf ini, dia adalah kasut kulit yang menutupi kaki keseluruhannya sehinggalah kepada bahagian buku lali. Itulah definisi khuf. Kasut kulit yang menutupi keseluruhan kaki sehingga bahagian buku lali. Dan kadar ketebalan dia menjadikan air tidak boleh tembus ke bahagian kaki. Itu makna dia. Air tak boleh masuk ke dalam. Bila air kena kerana ia kulit. Jadi oleh kerana itu, ia adalah dinamakan sebagai khuf. Itu definisi khuf. Dan khuf ini kata penulis kitab, rahmatullah alaih, sahha anhu sallallahu alaihi wasallam masaha fil hadari was safar. Telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda menyapu di atas khuf ini ketika baginda musafir dan ketika baginda tidak bermusafir. Itu dia. Nabi bermukim pun Nabi sapu atas khuf, dan Nabi musafir pun Nabi sapu atas khuf. Walam yunsakh dzalika hatta tuwfi, dan perkara ini tidak dimansuhkan sampailah Nabi wafat. Maknanya hukum masih kekal. Bila hukum masih kekal, maka boleh kita sekarang ni, kalau keadaan kita tidak musafir ni, untuk kita pakai khuf, boleh. Dan untuk kita sapu di atas khuf. Dia tak syarat kita kena pergi musafir sampai ke Johor dulu. Ataupun kena musafir sampai ke Perlis. Atau ke Pulau Pinang contoh, yang jauh. Dia tidak syarat begitu untuk kita pakai khuf. Sekarang pun boleh pakai. Dan sekarang pun boleh sapu di atas khuf. Kerana ada hadar dan ada safar. Hadar tu yang lawan kepada musafir. Safar tu adalah permusafiran. Baik. Dan disebut di sini wa waqata lil muqimi yawman wa laylah. Dan tempoh masa sahnya kita sapu di atas khuf ni bagi orang yang bermukim adalah yawman wa laylah. Sehari semalam. Sehari semalam tu maknanya apa? Siang sampai malam. Itu makna dia. Siang sampai malam. Saya kena sebut sedikit satu faedah hadirin dan hadirat. Baru ni saya ada tulis di Facebook berkenaan dengan bacaan surah Al-Kahfi. Dan malam ni malam Jumaat. Genap dah seminggu saya tulis status tersebut. Sekejap masa tersebut. Saya kata apa, kalau kita nak baca ni bacaan separuh-separuh, adakah dapat fadilat yang disebut dalam hadis tersebut? Bacaan separuh-separuh. Maknanya, katakan separuh kita baca malam ni, kemudian kita tidur, tak habis lah. Separuh lagi yang berbaki itu kita baca keesokan harinya. Jadi di sini dalam pandangan Al-Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i, dia kata tidak dapat pahala penuh. Pahala baca Quran tu dapatlah. Siapa je yang baca Quran dengan tidak ada salahnya, iaitu bukan baca Quran dalam bilik air, itu. Bukan baca Quran dalam pub disco, tidak. Ataupun baca Quran dalam keadaan haid, bukan. Kalau itu, selain daripada itu, semuanya dapat pahala. Macam sekarang kita baca Quran, dapat pahala insya-Allah. Tapi yang tadi ni, dia tak dapat pahala penuh sebab dia separatekan bacaan tu. Dia baca separuh. Kemudian ada orang nak tanya, bukankah hadis yang Nabi kata siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dan hari itu meliputi siang dan malam.
Maka saya kata di situ, yaum di situ merujuk kepada siang. Yaum di situ merujuk kepada siang. Kerana hadis Nabi SAW kata, Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah. Yaum di situ spesifiknya pada siang hari Jumaat. Itu makna dia. Maka diterangkan baginya cahaya antara dua Jumaat. Maknanya seminggu Allah bagi cahaya kepada dia. Dan cahaya Allah ni ada pelbagailah tafsiran para ulama. Ada yang kata hidayah Allah, ada yang kata taufik, ada yang kata cahaya keimanan, ada yang kata cahaya pada wajah. Jadi ini tafsiran berbeza para ulama hadis. Satu. Dan satu lagi hadis memang sebut secara khusus malam Jumaat. Jadi bila Nabi kata baca surah Al-Kahfi pada siang Jumaat, kalau seseorang tu baca separuh-separuh, dia tak dapatlah fadilat tu. Itu makna dia. Dan kalau fadilat yang Nabi kata man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatil jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat diterangkan bagi cahaya antara dirinya dengan Baitullahil Atiq, iaitu Kaabah al-Musharrafah, itu Kaabah di Mekah al-Mukarramah. Itu memang Nabi sebut malam. Jadi bila malam, kalau nak dapat fadilat tu, baca surah Al-Kahfi. Dan bila kita kata surah Al-Kahfi ni, keseluruhan surah lah. Macam kita kata antara sunnah baca surah Al-Mulk pada setiap malam sebelum tidur contoh. Bila kata surah Al-Mulk ni, tuan-tuan faham 10 ayat pertama ke 30 ayat dalam surah tu? Mestilah 30 ayat. Tapi orang tu baca 10 ayat je, cukup lah. Dia tak dapatlah fadilat tu kerana Nabi kata bacaan surah Al-Mulk. Dan tidak dinamakan surah ni melainkan daripada ayat pertama sampai ayat terakhir lah. Itu makna dia. Jadi yaum tu merujuk kepada siang hari. Dan ada ulama-ulama kita tulis kitab. Antaranya Al-Imam Ibn Sunni dan juga Al-Imam An-Nasai rahmatullahi alaihima. Ibn Sunni dan An-Nasai. Mereka ada nama kitab, namanya Amalul Yaumi wal Lailah. Amalul Yaumi wal Lailah. Kalau kita terjemah literal, dia akan jadi amalan sehari dan semalam. Itu. Tapi al-yaum di situ, kalau kita nak terjemah yang tepat adalah amalan siang dan malam. Itu makna dia. Nah, walaupun nama dia yaum, tetapi ia merujuk kepada siang. Amalan siang dan malam. Dan sebenarnya kitab-kitab Amalul Yaumi wal Lailah ni menceritakan tentang zikir harian kita. Sehari semalam. Zikir harian kita. Jadi berbalik kepada isu kita ini tadi, Nabi telah menetapkan masa ataupun had sapuan ke atas khuf kepada orang yang bermukim berbeza dengan orang yang bermusafir. Untuk orang yang bermukim, dia boleh sapu di atas khuf dia setelah dia pakai khuf adalah tempohnya sehari semalam sahaja. Bila lebih daripada sehari semalam, automatik dah tak sah untuk dia menyapu di atas khuf tersebut, melainkan dia kena buat satu yang lain pula. Maknanya dia kena buat satu yang lain. Maknanya dah tamat dah tempoh dia. Dan istilah kita kata menyapu di atas khuf ini, yang membolehkan kita sapu di atas khuf ini adalah kaedahnya begini. Kan asalnya kalau kita berhadas, kita wajib wuduk. Hadas kecil lah. Kerana hadas kecil mewajibkan wuduk, hadas besar mewajibkan mandi. Itu kaedah. Jadi kita katakan bila kita berhadas kecil, kita wajib wuduk. Dan termasuk anggota wuduk adalah kaki. Cuma kadang-kadang bila kaki kita ini, kita pakai khuf. Jadi asalnya kaki tu tadi ketika ambil wuduk wajib dibasuh. Tapi bila kita dah pakai khuf, maka kita tak basuh dah kaki. Sebaliknya kita memadai dengan sapuan di atas khuf sahaja. Itu makna dia. Tapi adalah syarat-syaratnya seperti para ulama sebut. Dia syaratnya, maknanya kita dah ambil wuduk dulu. Kita dah ambil wuduk dahulu. Kemudian kita dah pakai khuf. Kemudian kita berhadas setelah kita pakai khuf. Itulah baru boleh kita sapu. Maknanya untuk kita mengangkat wuduk yang baru, iaitu kita nak mengambil wuduk yang baru dan mengangkat hadas itu tadi, maka kita ambil wuduk dan memadai semata basuhan, saya minta maaf, sapuan di atas khuf sahaja bagi menggantikan basuhan di atas kaki itu tadi. Basuhan ke atas kaki. Baik, itu bagi orang yang bermukim.
Adapun bagi orang yang bermusafir, dia kata di sini, walil musafiri salasata ayyamin wa layalihinna fi iddati ahadis hisan wa sihah. Adapun bagi orang yang bermusafir, dan di sini juga ada dawabit. Dia bukan semata orang yang bermusafir itu orang yang keluar pergi dating jauh ke Johor contoh, jumpa wek. Itu bukan. Dia musafir di sini, dia mesti ada disebutkan. Teliti. Musafir, orang yang bermusafir jauh dengan jarak yang telah ditetapkan dan berbeza mengikut pandangan para ulama tentang had permusafiran ni. Cuma dalam mazhab Syafi'i secara puratanya 82 km ke atas, begitu. 82 km ke atas. Jadi kalau dia bermusafir pada waktu tersebut dan dia memakai khuf, tempoh masa yang membolehkan dia menyapu di atas khuf 3 hari 3 malam. Dan semua ini ada disebutkan dalam beberapa hadis yang hasan lagi sahih. Ini kata penulis kitab. Dan dikata di sini, wa kana alaihi salatu wassalam yamsahu zahiral khuffain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda menyapu di atas bahagian zahir, bahagian zahir. Zahir ni permukaan atas. Itu makna zahir. Bahagian atas khuf. Khuf ni kan ada dua. Ada bawah dia, ada bahagian atas. Macam kita pakai kasut, ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Itu makna dia. Ada bahagian zahir, ada bahagian batin, dalam. Dan Nabi hanya menyapu di atas bahagian atas saja. Tidak di bahagian bawah. Jadi inilah dianya sunnah. Inilah dianya sunnah. Kalau tuan-tuan yang banyak membaca kitab-kitab akidah, perasan tak? Antara i'tiqad ahli sunnah adalah sapuan ke atas khuf adalah sunnah. Sapuan ke atas khuf adalah sunnah. Dan disebut dalam kitab-kitab akidah, wal mashu 'alal khuffain sunnah. Hukum hakam khuf ni dia bab fiqh ke bab akidah? Kalau kita nak bicara tentang hukum hakam pemakaian khuf ni, macam wudu, macam tayammum, khuf, ni perbahasan fiqh ke akidah? Bahasan fiqh. Tetapi kenapa ulama-ulama kita dahulu letak dalam perbahasan akidah? Nampak? Kerana itu sunnah yang kadang-kadang ada sebahagian kata menolak. Sebahagian aliran yang firqah-firqah yang menyeleweng ini, mereka menolak tentang pensyariatan sapuan ke atas khuf. Ada yang tolak. Jadi sebab ramai yang tolak dan firqah yang menyeleweng, maka ulama-ulama ahli sunnah ni dalam bab akidah mereka masukkan. Kita boleh tengok antaranya dalam Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Al-Imam apa dia? Abul Qasim Al-Lalaka'i. Al-Lalaka'i. Syarhu Sunnah ataupun Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, itu yang lebih tepat. Begitu juga dalam Syarhu Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih. Syarhu Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Maknanya pada awal kurun yang keempat Hijrah dahulu. Dalam tu pun ada sebut. Dan sekiranya saya tak salah, dalam Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani pun ada sebut. Jadi ini semua perbahasan kitab-kitab akidah ni. Syarah Usul I'tiqad tu akidah. Syarhus Sunnah Al-Barbahari tu pun sunnah akidah juga. Jadi as-sunnah di situ merujuk kepada akidah sebenarnya kalau ikut sebahagian ulama akidah. Jadi maknanya perbahasan sapuan ke atas khuf ni penting. Dan di sinilah antara tanda untuk kita mentakzimkan mengikut sunnah Nabi SAW. Mentakzimkan al-ittiba'. Mentakzimkan al-ittiba'. Dan kita tahu bahawasanya salah satu daripada syarat penerimaan amalan kita ini adalah ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia syarat penerimaan amal soleh. Ikut sunnah, ittiba' sunnah. Walaupun pada zahirnya, pada pandang kita, pada logik kita, yang kena ke tanah daripada khuf
adalah bahagian bawah ke bahagian atas? Bahagian bawah. Yang tu yang kena tanah, yang kita pijak. Tapi kenapa kita sapu ke atas bahagian permukaan, bukannya bahagian bawah? Kerana Nabi buat macam tu, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita umat baginda, maka kita ikut kepada Nabi SAW buat. Kerana itu kata Sayyiduna Ali bin Abi Talib bin radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, kalaulah aku tidak melihat Nabi SAW ataupun menyapu bahagian khuf, kata Sayyidina Ali, lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalaulah agama ini dibina semata menerusi logik akal sahaja, dibina semata kerana rasional semata kita, tidak. Tapi agama ini agama wahyu, agama ini agama dalil. Kan sebahagian orang kata kan, macam kalau ikut logik akal, kenapa kalau kita ini buang air kecil, ataupun kalau kita kentut lah sebagai contoh, wuduk batal. Tapi bila kita ambil wuduk, kita tak basuh kat bahagian punggung. Kenapa? Yang tu logik akal. Kalau ikut semata kalau logik fikiran. Tapi tak, agama ni agama wahyu, agama dalil. Jadi bila dah dalil kata begitu, tak apa, terimalah. Itulah namanya Islam. Islam ni al-istislam wal inqiyad. Kita tunduk, patuh, taat kepada Allah Ta'ala. Itu al-istislamu wal inqiyad. Itu definisi Islam. Yang ni dia tak nak ikut Islam. Jadi tak nak ikut Islam, apa cerita? Kalau tak nak patuh dan tak nak tunduk, tu yang duk kait kat Islam, liberal. Jadi lain lah. Islam tu sendiri tunduk dan patuh. Liberal tu sendiri adalah macam satu pembebasan dan perluasan dan seumpamanya, liberty tu. Jadi kita katakan tidak tepat. Begitu. Jadi berbalik kepada isu kita tadi, kata Sayyidina Ali, lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lah. Nescayalah bahagian bawah khuf lebih utama untuk disapu berbanding bahagian atas. Tapi aku melihat Nabi SAW menyapu khuf di bahagian atas khuf, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan di sini, walam yasihha anhu annahu masaha asfalahuma illa fi hadithin munqati'. Dan tidak sahih daripada Nabi SAW bahawasanya baginda pernah menyapu bahagian bawah khuf. Tidak sahih hadis tersebut. Melainkan terdapat satu je riwayat yang kata Nabi sapu bawah khuf. Itu pun hadis tersebut adalah hadis munqati'. Hadis munqati'. Dan hadis munqati' ni termasuk dalam kategori hadis apa? Dia termasuk dalam kategori hadis dhaif. Hadis dhaif. Dan makna munqati' di situ adalah merujuk kepada hadis yang terputus sanad. Hadis yang terputus sanad. Itu makna munqati'. Dan kita pun belajar dalam bab definisi hadis sahih. Definisi hadis sahih. Hadis sahih ni dia mesti ada 5 syarat untuk menjadikan hadis ni sahih. Betul tak? Dia ada 5 syarat. Ini kita belajar dalam ilmu ulumul hadis atau usulul hadis. Mattasala sanaduh. Hadis yang bersambung sanadnya. Makna bersambung sanad ni daripada perawi tu sampailah kepada Rasulullah SAW. Yang tu dianya. Maknanya mesti bersambung sanad. Daripada penulis kitab, pemilik sanad, diambil daripada tok guru, daripada tok guru sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Macam hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari tu, kata Al-Imam Al-Bukhari contoh, Haddathana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddathana Sufyan qala haddathana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, sampailah kepada hujung hadis tersebut. Jadi daripada satu guru kepada guru itu namanya apa dia? Sanad, dan sanad mesti bersambung. Itu salah satu syarat hadis sahih. Yang keduanya, binaklin adlin, dengan nukilan seorang perawi yang adil. Dan perawi yang adil ni maknanya adalah perawi yang kita katakan orang yang akhlak dia bagus. Nampak? Adil, dia tidak melakukan dosa besar ataupun tidak berterusan melakukan dosa kecil. Yang ni dia adil, perawi yang adil. Dan yang ketiganya, dhabt. Dia dhabit. Dhabit ni adalah dari sudut ingatan pula. Ada yang kuat ibadat, nampak warak, nampak soleh, tapi dalam bab-bab ingatan ni dia lemah. Yang tu. Jadi dia mesti dhabit. Dhabit ni sama ada pada hafalan ataupun pada kitab, pada penulisan dia. Yang tu yang disebut oleh para ulama hadis. Dan yang keempatnya, min ghairi syuzuz. Dia mesti hadis tu tidak ada syaz. Tidak ada syaz ni boleh jadi seorang perawi yang siqah, dia menyelisihi perawi yang lebih siqah daripada dia. Yang tu syaz. Perawi yang siqah ni tapi riwayat dia tu menyelisihi riwayat lain yang ulama-ulama lain tu lebih siqah daripada dia. Yang tu salah satu daripada makna syaz. Dan yang kelimanya, wala illah. Hadis tu mesti dia tidak ada illah. Dan illah ni adalah kecacatan yang tersembunyi. Yang ni yang ulama-ulama kita ni menguasai ilmu ilal. Jadi kita nampak juhud ni juhud mubarakah. Satu usaha yang begitu diberkati Allah Ta'ala. Usaha yang berat sebenarnya. Tok sampai ke generasi 2022 ni, nak tahu hukum hadis, selak tirai je. Allahu Akbar. Susah kita kata nak cek satu-satu ulama kita punya bersungguh pergi kembara musafir yang Imam Bukhari pergi sana ke sini nak dapatkan satu hadis. Sebab dia nak dengar hadis Nabi SAW. Dia kata seolah sebahagian ulama kita. Sebab itulah baca satu kitab ni. Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Cuba baca kitab tu. Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis yang ditulis oleh Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alaih. Nipis je kitab dia. Subhanallah, nipis sahaja. Saya rasa boleh buat daurah pun. Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Kembara dalam mencari hadis. Satu hadis je ulama cari. Pergi kembara ribuan jaraknya begitu. Allahu Akbar, jauh. Tapi pula datang puak akhir zaman ni, selak kain je. Bukan selak kain, bahaya tu. Selak langsir. Itu makna dia. Selak langsir, selak tirai, dapat dah kata. Allah. Ini satu penghinaan sebenarnya. Ya. Dalil tentang apa? Sanad Nabi kepada? Nabi Khidir ni macam mana ni? Riwayat apa ni? Oh tak ada, sebab kita bila bicara hadis ni, bila kita bicara hadis ni dia akan terhenti kepada Nabi kita SAW. Itu je. Jadi, ulama yang meriwayatkan hadis ni, akhir sekali dia akan sampai kepada Nabi sahaja. Dia akan sampai kepada Nabi sahaja, melainkan hadis kursi. Hadis kursi ni fima yarwihi an rabbihi azza wajal, hadis yang Nabi riwayatkan daripada Tuhan. Maka contoh kalau lah kata Al-Imam Al-Bukhari dia ada riwayat satu hadis kursi, maknanya riwayat daripada dia tok guru sampai kepada Nabi, sampai kepada Allah. Itu makna tu betul. Tapi tidaklah ada daripada Nabi kita SAW sampai kepada Nabi Khidir. Itu hadis apa pula? Yang itu tidak. Tapi penceritaan tentang Nabi Khidir AS ni, ataupun yang lebih tepatnya Khadir AS, adalah penceritaan yang Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah akan ceritakan sendiri. Itu makna dia. Nabi kita SAW mendapat wahyu daripada Allah. Nabi dapat wahyu daripada Allah. Tapi kalau kita nak kata, oh, saya ada sanad sampai ke Nabi Khidir ni, untuk apa? Kita kata sanad hadis. Hadis ni adalah ucapan apa? Masabata anir Rasul SAW. Rasul tu Nabi kita. Min qawlin au fi'lin au au taqrir.
daripada ucapan Nabi, daripada perbuatan Nabi, ataupun takrir daripada Nabi, satu pengakuan daripada Nabi SAW. Itulah dianya hadis. Jadi dan bila hadis ni dia terbahagi kepada dua pula. Hadis tu sendiri dia terbahagi kepada dua. Yang pertama matan, yang kedua sanad. Yang kita bicara ni isu sanad. Matan tu adalah lafaz Nabi SAW, innamal a'malu binniyat yang kita sebut tadi. Tapi sanad ni lah rangkaian perawi. Kalau orang tanya apa itu sanad, sanad adalah rangkaian perawi daripada tok guru ataupun daripada penulis kitab sampai kepada Nabi SAW. Itu makna sanad. Dan sanad ni penting. Ibnul Mubarak dia kata al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ni adalah sebahagian daripada agama. Kalau sanad tu tak ada, siapa sahaja akan boleh bercakap apa benda yang dia nak. Nak menipu pun boleh sebab tak ada sanad. Suka hati dia je. Macam tu. Tetapi sanad ni minad din, part of our agama. Dia mesti kena laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Dah ada dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan kena jelas dalam bab-bab ni. Kebetulan saya nak kena sebut. Sebab dah banyak sangat yang mengarut ni. Kita kena sebut. Iaitu ada hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda menyifatkan yakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kazzabun. Yang tu. Akan muncul pada akhir zaman nanti kelompok dajjal kazzabun, kuat bohong. Kuat bohong. Dia ni cakap pun tak betul, nipu je kerja dia. Tapi dia tak tahu yang dia menipu. Kadang-kadang ramai yang begitu. Bila menipu ni adalah bercakap benda tak betul, menipu lah tu. Dia bercakap benda yang tidak betul. Jadi ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, kata Nabi. Mereka akan datang bawa kepada kamu hadis-hadis yang kamu dan nenek moyang kamu pun tak pernah dengar hadis tu. Tiba-tiba kata, ni macam Nabi kata. Macam tu. Ni macam Nabi sebut. Padahal kita kata, apa riwayatnya? Apa sandarannya? Dia tak ada apa dia. Kemudian, la yudillunakum wala yuftinunakum. Maknanya jangan sampai mereka ni menyesatkan kamu dan menyebabkan fitnah berlaku kepada kamu. Nampak? Jadi kita tidak mahu begitu. Jadi ini syarat. Dan hadis yang menceritakan tentang sapuan khuf ni Nabi menyapu daripada bawah, ada satu hadis sahaja yang sebut. Tapi hadis itu munqati'. Bila dia munqati', maknanya dia telah ternafi syarat yang pertama tadi. Yang kita kata ittisalu as-sanad, mesti dia bersambung sanad. Dia mesti sampai tok guru kepada tok guru. Dan ini perbahasan yang panjang dalam ulumul hadis. Penting sebenarnya. Dan sebab itu kalau saya nak sebutlah. Saya ni bukan lulusan hadis, fiqh, syariah. Jadi sepatutnya para pelajar-pelajar kita yang lepasan hadis ni lagi kuat dalam memperbetulkan apa yang telah berlaku ni. Tanggungjawab anda lah nak betulkan. Di mana ni lepasan-lepasan belajar hadis dalam Madinah ke, di Jordan ke, di negara mana yang bidang-bidang hadis ni. Sebut. Bagi, sebab tidak awak belajar apa dia? Musafir dapat duit zakat beribu-ribu tiap-tiap tahun. Bukannya kena pulang balik duit zakat. Lainlah kalau kita yang belajar PTPTN ni. Bukan kita lah tuan-tuan kot. Saya tak dapat PTPTN. Jadi kita kata, kalau yang kena bayar balik ni mungkinlah tak apalah, dia kata aku ni duit aku bayar balik. Tapi ni dapat duit zakat ni. Dapat dah belajar free, dah apa semua, tak ada apa dia. Takkan dapat duit zakat beli gitar je. Takkan duit zakat pergi beli seluar Evisu je. Kita kata janganlah sampai tahap gitu. Jadi kita tengok dalam bab-bab ni, usahakan. Maknanya gembling balik apa yang kita belajar dalam bab hadis, usul hadis, ulumul hadis, kita lah kena pertahankan balik dianya. Jadi hadis ini dhaif, dan sebahagian ulama ni mereka cenderung hadis dhaif tidak boleh diguna pakai untuk dijadikan hujah dalam bab akidah dan bab fiqh. Itu dia. Dalam bab penetapan hukum. Jadi berpada dengan hadis sahih yang Nabi sapu di atas khuf, hanyalah ada yang sapuan Nabi ke atas khuf adalah pada bahagian atas, iaitu pada bahagian zahir tersebut. Baik. Jadi selesai perbahasan tersebut, kita nak pergi kepada perbahasan, subhanallah, 10.30 dah. Saya sambung sedikit. Sebab saya datang lewat sikit tadi.
Okey, baik. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi tayammum. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tayammum. Tentang tayammum. Kita dah cerita wuduk dan kita nak sebut satu lagi yang boleh dikatakan sebagai cara bersuci. Itu dia yang lebih tepat. Cara bersuci. Jadi secara asasnya, cara bersuci ini ada dua. Pertama dengan menggunakan air, kedua dengan menggunakan tanah. Itu dia. Jadi air dan tanah adalah dua ejen penyuci. Dua ejen penyuci yang boleh mengangkat hadas. Baik hadas kecil, bahkan hadas besar sekalipun. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan tayamum ni disyariatkan. Itulah dianya. Ada nasnya di dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang bersih, dengan tanah yang bersih. Jadi tayamum ni juga adalah disyariatkan. Dan sebab-sebab yang membolehkan kita bertayamum ni ada tiga. Bukan satu je, ada tiga. Yang pertamanya adalah ketiadaan air. Ketiadaan air. Jadi bila tidak ada air, maka ada alternatif lain untuk menggantikan air, iaitu tanah untuk tayamum. Itu sebab yang pertama. Tapi kita sekarang ni susah. Kalau contohlah di negara kita ni, jaranglah tak ada air. Sentiasa kita ada air. Jarang saya rasa kita tidak ada air. Bahkan kalau yang kita kata berlaku di sebahagian negeri tertentu pun, itu pun dia akan simpan bekalan air itu ada. Kalau tiba-tiba tak ada air dari sudut tu, Allah turunkan air hujan. Kita ada sungai, begitu. Ini air-air yang kurniaan Allah Ta'ala ni. Jadi ada air tu, sumber air tu. Cuma macam kita katalah, Islam ni dia bukan agama untuk orang Malaysia aja. Ada negeri yang memang tak ada air pun. Ada negara yang memang tidak ada air pun. Boleh jadi begitu. Jadi mereka yang tidak ada air, tapi wajib salat dah. Wajib sebab awak Muslim. Nampak? Sebab awak orang Islam. Jadi macam mana? Ketika itu ada tanah. Ketika itu ada tanah untuk tayamum. Yang kedua, air ada. Air ada. Tapi kalaulah dia gunakan air, akan menyebabkan luka pada badan dia lambat sembuh atau bertambah lebih teruk, maka yang ni dia boleh tayamum. Itu makna dia. Air ada, tapi dia tak guna air kerana kecederaan pada anggota tubuh dia. Yang lebih tepat, anggota wuduk dia tu. Jadi dia, kalau dalam keadaan begitu, ada setengah orang kalau dia kena air, sakit. Tuan-tuan bayangkan, pedih-pedih tu, luka-luka tu, kena air. Allah, sakit. Jadi sama ada lambat sembuh, ataupun kecederaan dia akan bertambah lagi teruk. Begitu. Maka ketika itu boleh tak tayamum? Jawapannya boleh. Jawapan dia, boleh. Berdalilkan hadis yang masyhur itu daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari, radhiyallahu anhu, berkenaan dengan seorang lelaki yang pergi bermusafir dengan teman-teman dia. Kemudian dia pun ditimpa dengan satu dahan pokok. Ditimpa kepalanya dengan satu dahan pokok dan kecederaan itu parah. Kecederaan itu parah. Jadi sampailah pada waktu malam, lelaki ini tidur dan keesokan harinya dia dapati yang dia ni bangun tidur dalam keadaan mimpi basah. Mimpi basah. Jadi bila dia mimpi basah, maka dia dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub. Dan junub ni ada ibadat yang terhalang dengan junub. Salat yang paling mudah. Adapun puasa tak. Puasa tak syarat bersih daripada junub. Tapi salat. Dan salat tu wajib. Jadi dia macam berkait-kait. Dia kata dia diwajibkan salat. Tapi nak salat ni dia mesti tak boleh dalam keadaan berjunub. Nak mengangkat junub pula sama ada kena mandi wajib. Dia kata begitu. Jadi dia pun fikir, kepala aku cedera parah. Maka dia tanya kepada kawan-kawan dia ni, hal tajiduna li rukhsah? Adakah kamu dapati terdapat keringanan untuk aku ni agar aku tak payah mandi?
Tapi ada alternatif lain. Maka kawan-kawan dia kata apa? La najidu laka rukhsah. Kami tak dapati sebarang rukhsah pun kepada awak. Bahkan awak wajib mandi. Lelaki itu mandi dan dia pun mati. Itu. Dia mandi dan dia mati. Mati kerana kecederaan parah. Dan bila sampai kepada Nabi SAW, berita ini dibawakan kepada Nabi, maka Nabi merah padam muka Nabi SAW, Nabi marah. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Mereka bunuh dia, semoga Allah bunuh mereka. Tapi bunuh di sini maknanya bukanlah, tapi maknanya doa Nabi dengan penuh kegeraman. Mana lebih berat? Fatwa yang salah ke nyawa yang mati? Oi, kita kata dua-dua tu berat sebenarnya. So maknanya fatwa ni, fatwa lah tu, dia kata tak ada rohsah, awak kena mandi juga. Itu fatwa lah tu. Oi, bukan senang. Sebab tu fatwa ni diibaratkan sebagai satu tauqi'. Apa makna tauqi'? Signature, tanda tangan. Tauqi' an Rabbil Alamin. Kita ni nak sign bagi pihak Allah Ta'ala ni. Maknanya boleh, ni tak boleh, yang ni boleh, lulus, tak lulus. Itu makna fatwa. Sebab itu satu kitab yang amat baik menceritakan tentang hukum hakam mufti dan mustafti ni adalah I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Satu panduan kepada al-muwaqqi'in. Muwaqqi'in ni orang yang sign. Itu makna. Satu panduan ilmu kepada orang yang ingin tanda tangan bagi pihak Tuhan. Itu makna dia. Siapa dia yang bagi tanda tangan? Yang menyampaikan hukum Tuhan ni mufti. Orang tanya, Ustaz, apa hukum halal, haram, wajib, sunat? Oi, sedangkan hukum ni milik Allah Ta'ala. Jadi hukum milik Allah Ta'ala. Jadi mufti ni seolah dia wakil daripada Tuhan untuk dia menentukan. Tetapi ucapan dia itu halal ke, haram ke, sekian dan sekian tu pula mesti terbina dengan dalil. Itu dia. Sebab dia wakil Tuhan, dia mesti kena ada sandaran Allah Ta'ala pada kata-kata dia itu. Jadi itu dalam kitab tu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baik. Jadi berbalik kepada isu kita tadi. Nabi kita SAW kata, halla sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyis su'al. Tidakkah mereka nak bertanya kalau tak tahu? Tak tahu tanya. Ala inna shifa'al 'ayy as-su'al, kata Nabi. Ketahuilah ubat bagi kejahilan adalah dengan bertanya. Ubat kejahilan adalah dengan bertanya. Bukan ubat kejahilan tidur. Tidak. Itu ubat mengantuk. Tapi ubat kejahilan adalah dengan bertanya. Jadi, innama yakfihi ayyatayammam, kata Nabi SAW. Sungguh memadai bagi lelaki itu untuk bertayamum. Air ada. Dia mandi tu yang dia mati, air ada. Tapi maknanya ini menunjukkan sebab yang kedua yang membolehkan tayamum adalah walaupun air ada, tetapi dia akan menyebabkan sakit tu bertambah teruk ataupun lambat sembuh. Baik, sebahagian ulama mazhab Syafi'i melihat kepada mukim. Kalau katakan mukim kawasan dia itu memang tak ada air, tak perlulah dia nak pergi sampai ke mukim luar negeri, luar kawasan dia. Tidak perlu. Maknanya memadai mukim ni daerah kita lah. Maknanya kalau dalam kita ni di bawah mana Salat Selatan, katalah seluruh Salat Selatan ni tak ada air. Tak payah kita nak pergi sampai ke Segambut ke, pergi ke Seberjaya ke apa kan. Datang rumah saya pula kata nak ambil air pula, tak payahlah. Maknanya cukup boleh kita ambil wuduk ke apa dia ke. Begitu. Maknanya tak boleh kita ambil tayamum, itu makna saya. Itu sebahagian ulama tetap akan ikut kepada kawasan itu. Dia tidak maknanya cukup. Walaupun saya tak nafikan, ada juga pandangan yang kata kena juga usaha keluar. Ada juga kaul. Tapi kita kata dah Allah bagi rukhsah, tak ada air, kawasan. Boleh juga untuk dia mengambil keringanan tersebut untuk dia pada dia bersusah-susah dan seumpamanya. Itu yang kedua lah, sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga ni adalah air ada juga. Tapi air ni kuantiti dia terhad. Dan dalam masa yang sama dengan kuantiti yang terhad tu, adanya satu makhluk yang dimuliakan, dahaga. Jadi kita ni berlaku pertembungan. Air ada sikit, contohnya air, tinggal sikit je ni, dan nak habis lah. Air terhad, satu saya nak guna untuk wuduk.
Tapi tengok depan kita ada pula anjing dahaga, ataupun bukan anjing lah kita kata. Ada pula kucing dahaga contohnya. Anjing pun boleh juga, cuma ada satu anjing yang tidak termasuk. Tapi ada satu ekor kucing lah dahaga. Haiwan yang dimuliakan contoh. Bukanlah maknanya dia dimuliakan kita sembah dia tak. Maknanya dia bukan haiwan yang seperti babi, bukan seperti yang najis-najis ni lah. Jadi kita macam mana di bebelah bagi ni? Air ada sikit tu je, itulah satu-satu air yang ada, tapi dia ni dahaga. Gitu. Jadi kita fikir balik. Kita ni kalau tak boleh ambil wuduk dengan air, kita ada alternatif lain untuk tayamum. Tapi kucing yang dahaga ni, kalau dia tak ada air untuk minum, takkan kita nak bagi tanah untuk dia minum. Jadi kita kena fikir gitu. Jadi dia hanya ada air ni je. Dia sama macam situasi yang sahabat Nabi SAW tanya ketika mereka bermusafir naik di laut tu. Sahabat Nabi pun pernah bermusafir di laut. Isu tu. Jadi dia kata kunna narkabul bahar. Kami ni bermusafir dengan naik laut. Maknanya naik kapal ke, naik sampan ke apa dia ke. Perahu ke apa ke. Jadi mereka bawa bekalan air daripada darat. Tujuan bawa bekalan air itu adalah untuk minum. Jadi mereka, dan untuk berwuduk pun. Jadi mereka tengok, bekalan air ni tak apa cukup ni. Kalau kita ambil wuduk dengan air ni, kami tak ada air nak minum. Kalau kita minum dengan air ni, kita tak ada air nak wuduk sebab tak cukup. Kalau isu air tu banyak, tak ada masalah macam kita sekarang ni. Tak ada pertemuan antara nak minum dengan nak wuduk. Tak ada pertemuan. Jadi mereka pun tanyalah Nabi SAW, bolehkah kami ni anatawadda' bima'il bahar? Bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Nampak? Jadi kalau mereka boleh berwuduk dengan air laut, maknanya air yang mereka bawa daripada darat tadi hanya untuk minum je lah. Tak payahlah nak guna air yang sama untuk ambil wuduk pula. Lalu Nabi SAW kata, huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Laut ni adalah bersih airnya, suci airnya. Dan segala bangkai yang mati dalam tu adalah halal dimakan. Segala bangkai yang mati adalah halal. Jadi ini dalam bab haiwan yang dahaga. Jadi air tu cukup-cukup. Ataupun air tak cukup, dia berlaku pertemuan salah satu. Jadi ketika itu kita boleh bertayamum. Dan dikatakan oleh penulis kitab, kana sallallahu alaihi wasallam yatayammam bi darbatin wahidah lil wajhi wal kaffain. Nabi SAW bertayamum dengan satu kali tepuk sahaja. Nabi bertayamum dengan satu kali tepukan pada muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan tu maknanya dua pergelangan tangan, kaf. Sampai maknanya meliputi pergelangan tangan. Berapa kali tepuk? Sekali tepuk je. Ini pandangan Ibnul Qayyim. Dan kita tahu Ibnul Qayyim dari sudut fiqh Hambali. Ni. Dia dari sudut fiqh dia Hambali. Walam yasihha anhu annahu sallallahu alaihi wasallam tayammama bi darbataini wala ila al-mirfaqain. Tidak sahih yang Nabi SAW bertayamum dengan dua kali tepuk. Yang kita belajar di sekolah-sekolah tu. Kan kita belajar kan dua kali tepuk. Dua kali tepuk ni fiqh mazhab Syafi'i. Adapun Hambali tidak. Kerana mereka melihat kepada hadis yang diguna pakai itu. Jadi kita ni sebenarnya kalau berbeza prinsip asas tu tak pelik pun kalau berlaku bila asas pun kita berbeza. Tak pelik pun kalau kita berbeza dari sudut natijah. Tak pelik. Sebab sumber kita berbeza ataupun kefahaman kita berbeza. Jadi sebenarnya bagi saya isu ni isu yang kita kena tolerate. Kita kena tolak ansur. Kalau orang tu dia mengajar dalam mazhab Syafi'i, guna pandangan yang dua kali tepuk ni. Dan dikata di sini tidak sahih juga hadis yang kata Nabi tayamum, Nabi sapu tangan ni sampai ke bahagian siku. Dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Ad-Daraqutni. Ni ada juga hadis dalam Sunan Ad-Daraqutni. Jadi semuanya isu dia adalah yang kita ni agak yang sensitif tu adalah bila langsung tak ada hadis yang tu. Tapi kalau ada hadis yang memang ada sandarannya, cuma orang kata kepahaman berbeza, hukum ke atas hadis berbeza, jadi pandangan berbeza, yang ni kita boleh raikan lagi. Alah, ambil contoh mudah yang hadis. Orang kata larangan tidur selepas subuh ke, larangan tidur selepas asar ke. Yang ni hadis dhaif. Tetapi ulama amalkan. Bacaan surah Waqiah,
dapat sebelum tidur dapat melindungi kita daripada kefakiran dan kemiskinan. Ini pun hadis dhaif. Begitu juga dengan hadis Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah surah Yasin kepada orang yang hampir mati, orang yang sedang nazak dalam kalangan kamu. Tapi dari sudut praktikalnya, ulama amalkan. Macam hadis yang Nabi kata SAW, yang berkaitan dengan sedekah tu. Dawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Rawatlah orang sakit dalam kalangan kamu ni dengan sedekah. Hadis pun dhaif. Tapi dari sudut praktikalnya ulama-ulama amalkan. Antara yang ulama amalkan adalah Abdullah bin Mubarak sendiri. Jadi kita kena teliti dalam bab-bab gini, bahwasanya perbezaan-perbezaan ni sepatutnya dalam bab fiqh ni kita kena ada keluasan. Dalam bab fiqh ni kena ada keluasan. Masalah orang kita ni dalam bab fiqh dia rigid sungguh. Tak boleh baca kunut. Jangan baca kunut. Itu fiqh tu rigid. Maknanya disempit sikit dalam bab fiqh. Tapi kita ni dalam bab fiqh ni sepatutnya kita kena raikan. Kunut ni khilaf mu'tabar. Kunut subuh lah. Ni khilaf mu'tabar. Mazhab Syafi'i kata begini. Mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi ni pula lain pula pandangan ni. Tak apa, raikan. Selama mana ada sandaran, selama mana ada nas, itu. Maknanya kita ni ta'zimud dalil. Kita ni membesarkan dalil. Mereka pun ada dalil. Silakan. Dia macam kan tuan-tuan biasa dengar tak pandangan yang kata kalau kita masuk satu Zulhijjah ni, kita kena banyakkan takbir yang mutlak ni. Kan ada takbir kan, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak ni takbir yang tak terikat dengan tempat dan tak terikat dengan selepas mayang. Bila-bila pun pergi pasar ke, tengah dalam kereta ke, drive ke, tengah menghadap jam kat Max ke, maknanya takbir lah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Tak ada masalah. Tapi kita tengok kenapa di Malaysia ni macam dia tak jadi satu budaya. Kenapa? Agak-agak. Ini yang kita kata perbezaan mazhab sebenarnya. Perbezaan pandangan mazhab. Sebenarnya hadis yang Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang bertakbir di pasar tu, riwayat tu diguna pakai oleh Imam Ahmad, mazhab Hanbali ni secara mutlak. Secara mutlak. Adapun Imam Syafi'i, dia khususkan, dia takhsiskan. Perbahasan am mutlak, takhsisul am ke mutlak muqayyad ke apa benda ni, am khas ni, ini semua perbahasan apa? Usul fiqh. Ni perbahasan usul fiqh. Jadi bila mazhab Syafi'i pula, dia kata tak, riwayat ni dikhususkan kita bertakbir pada tempoh 10 awal Zulhijjah tu kalau kita melihat haiwan sembelihan korban saja. Dia kata begitu. Dia takhsiskan dengan perbuatan melihat. Bila nampak haiwan sembelihan korban, barulah kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mazhab Hanbali tak. Jadi kalau ada orang nak buat, tak ada masalah, khilaf lah kita kata. Dia kata sebab ada sandarannya, ini perbuatan sahabat, yang ni ada sandaran dia. Tambahan lagi pula, kenapa mazhab Syafi'i macam tak ikut? Sebab ini adalah pandangan sahabat. Qaul sahabi lah. Qaul sahabi kan dalil. Tapi saya tanya tuan-tuan yang belajar fiqh ni. Dalilkah ada dalil yang disepakati dan dalil yang tak disepakati? Pendapat sahabat ni, dalil yang disepakati ke tak disepakati? Kita kata yang tak disepakati. Kerana yang disepakati ada 4 je. Apa dia? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini je yang disepakati. Yang lain tu semuanya diperselisihkan. Maknanya ada ulama' yang terima, ada ulama' yang tak terima. Mazhab Syafi'i, salah satu qaul tak terima qaul sahabi ni. Maknanya sebab itu walaupun Ibnu Umar dia buat apa semua betul takbir, tapi kita nak menjawab ataupun membuat satu keputusan, kita kata tak. Jadi itulah maknanya kita kena, akhirnya sekali apa dia yang saya cuba nak sampaikan dan fokuskan apa dia. Sepatutnya bila lagi banyak kita belajar ni, makin kita rendah diri, banyak benda yang aku tak tahu. Itu makna dia. Banyak benda yang kita tidak tahu. Kita kena humble. Kita jangan mudah menafikan, jangan mudah menghentam orang lain, begitu. Kadang-kadang apa yang dia sebut boleh jadi kita tak pernah jumpa, itu je. Jadi sebab itu kita jangan terus, ini tak betul ni, ini tipu ni, ini sesat ni, jangan begitu. Tapi akhlak mengajarkan kita untuk insaf. Dan insaf tu kita tidak bermudahan dalam menghukum seseorang dan seumpamanya. Dan saya duka cita nak maklumkan yang saya punya bateri phone dah habis, jadi saya tak tahu nak berhenti kat mana tadi. Jadi itu petanda saya handphone dah habis bateri. Saya tak sempat balik rumah hari ni. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.